Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar masih lagi tajuk yang sama, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, standard pembelajaran kita hari ini untuk menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Hari tu kita belajar dah kan, tengok punca bagi persamaan kuadratik ni guna GeoGebra. Dan kemudian kita tekan kalkulator. Sekarang ni kita nak tentukan punca dengan kaedah pemfaktoran. Kamu ingat tak masa kamu tingkatan menengah rendah dulu, kita belajar kaedah cuba-cuba. Kan yang kita buat macam X tu, kita cuba nilai-nilai X. Okey, hari ni kita sambung yang tu. Tapi cikgu nak ajak dengan lebih mudah lagi, kita guna kalkulator juga. Okey, untuk kaedah pemfaktoran. Okey, tengok sini. Saya bagi contoh lah. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Okey, tengok soalan A. Okey, soalan A. Yang ni kamu tentukan nilai A. Nilai A dia ialah 1, B sama dengan negatif 5 dan C sama dengan 6. Okey, tekan kalkulator. Kalau yang pakai FX 570, kamu tekan mod. Lepas tu EQN. Lepas tu tekan button replay tu ke sebelah kanan. Kemudian ambil degree 2. Okey, lepas tu masukkan nilai A, B, C. Okey, yang pakai kalkulator kelas Swiss yang macam saya ni. Okey, kamu boleh tekan mod menu. Okey, kemudian button ke sebelah kanan sampai jumpa equation. Okey, equation nombor 9. Okey. Sama dengan kamu ambil polinomial. Okey, nombor 2. Okey, degree. Sama macam tadi dia tanya degree 2. Kenapa kita ambil 2? Sebab okey, X ni kuasa 2. Okey, degree dia ialah 2. Okey, so masuk nilai A. Nilai A tadi, A sama dengan 1. Okey, sama dengan, kemudian B. B negatif 5 sama dengan, kemudian C sama dengan 6. Okey. Kamu akan dapat X1 sama dengan berapa tadi? Sama dengan 3. X2 sama dengan, tekan sama dengan sekali lagi. Nampak tak dia naik X2 kat sini kan? Okey, X2 sama dengan 2. Allah. X2 sama dengan 2. Okey. Kita nak manipulate jawapan ni untuk jadikan dia dalam kaedah pemfaktoran. Apa yang kamu perlu buat? Cikgu tulis lagi sekali lah. 5x tambah 6 sama dengan 0. Okey, ni jawapan. Jawapan ni kita dah dapat. Tapi jalan kerja dia tak selesai lagi. Okey. X di sini pemfaktoran. Okey, dan jawapan. Jawapan dapat dah. X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Okey, di sini. Okey, sini X sama dengan 3. Maka bila kita nak bekerja ni, kita kata patah balik lah. Okey, yang ni dia akan jadi X tolak 3. Dan di sini X tolak 2. Nanti kan kita tadi dapat X 3 dengan 2. Mana, sorry. X3 dengan X2. Itulah. Okey. Jadi macam mana nak dapat balik ni? Yang ni kamu kena anggap macam ni. X tolak 3 sama dengan 0. Yang ni X tolak 2 sama dengan 0. Sebab itulah kita patah balik ni. Kita patah balik di sini iaitu X tolak 3 dengan X tolak 2. Kita cara je dia kamu dapat jawapan dulu tau. Bila kamu tekan kalkulator, kamu dapat jawapan dulu. Bila dah dapat jawapan tu, kita nak guna kaedah pemfaktoran, kita mesti buat macam ni lah kalau kamu belajar yang ni kan.
Macam kaedah cuba-cuba ni kan. Depan dia X, sini X. Kita mesti fikir belakang ni saya nak bubuh apa. Tapi bila kita tekan kalkulator, kita terus dah dapat jawapan. Kita dah tahu dah, oh sini 3, sini 2. Okey. 3 dengan 2. Sini negatif, sini negatif. Sebab dia nak menghasilkan positif 6. Okey, dan bila negatif 3x tambah negatif 2x, kamu akan dapat negatif 5x. Okey. Boleh? Ingatlah, sebelum tekan kalkulator, kamu mesti susun persamaan kuadratik kamu dalam bentuk ARM, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Mesti susun dalam bentuk ARM. Kalau tak susun bentuk ARM, jangan tekan kalkulator lagi. Okey, itu contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh B. X kuasa 2 tambah 7/2X sama dengan 2. Di sini ada 7/2X sama dengan 2 kan. Kita sepatutnya kalau bentuk ARM dia mesti sama dengan 0. Jadi kita ubah dulu. X kuasa 2 tambah 7/2X tolak 2 sama dengan 0. Sebab apa tolak 2? Sebab kita mesti di sebelah sini kita tolak 2 untuk jadikan dia kosong kan. Jadi belah ni pun kita tolak dengan 2. Okey. Jadi nilai A sama dengan 1, B sama dengan 7/2 dan C sama dengan negatif 2. Barulah kita boleh tekan kalkulator. A1 sama dengan B 7/2. 7/2. Kamu tekan macam tu. 7, lepas tu tanda kotak 2 ni kan. Okey, 7/2 sama dengan, kemudian C negatif 2. Okey, sama dengan, kamu akan dapat X1 sama dengan 1/2. X2 sama dengan sekali lagi. Okey, X2 sama dengan negatif 4. Okey, di sini kita akan bekerja patah balik lah. Okey, saya tulis dulu persamaan. X kuasa 2 tambah 7/2 X tolak 2 sama dengan 0. Ini ialah bentuk ARM. Ini bentuk ARM. Okey, kita step yang ni step pertama. Step kedua ialah kita buat pemfaktoran. Kena ada 2 kurungan ni. Okey, step yang ketiga kita tulis balik X sama dengan 1/2. Yang ni yang kita tekan kalkulator tadi ni. X sama dengan 1/2 dan juga negatif 4. Okey, bila kita nak patah balik, nak pergi kepada pemfaktoran ni. Kita ambil jawapan yang kita dapat tadi tu. Kalau dia negatif, kalau dia positif, maka dia akan jadi negatif. Jadi di sini seolahnya kamu dapat macam ni lah. X tolak 1/2 kan. Cantik tak macam ni? Tak cantik kan? Jadi kita bawa naik atas macam ni. Jadi 2X tolak 1. Okey, sini 2X tolak 1. Yang ni X tambah 4. Okey, jadi yang markahnya 1 bentuk ARM, 2 pemfaktoran, 3 ialah punca-puncanya. Okay, faham? X/2, okey. X/2 sama dengan 5X tolak 24 per. Ada 2 kali per ni. X tolak 4. Okey, di sini ialah satu ungkapan. Maka kita kurungkan dia dulu. Bila ada 2 pecahan macam ni, kamu kena darab silang. Okey, maksudnya yang ni darab naik atas belah ni, yang ni darab pergi ke sini. Jadi X tolak 4 sama dengan, okey, 2 darab 5X tolak 24. Okey, kembangkan X kuasa 2 tolak 4X sama dengan 10X tolak 48. Okey, kita jadikan dia bentuk ARM. Step yang pertama ialah bentuk ARM. Okey, X kuasa 2. Jadi tolak 4X. Okey, bawa yang ni belah sini. Jadi tolak 10X
tambah 48 sama dengan 0. Yang ni kita kena selesaikan. X kuasa 2 tolak 14X tambah 48 sama dengan 0. Alright, jadi A sama dengan A1, B negatif 14 dan C sama dengan 48. Okey, tekan kalkulator. A1, B negatif 14, negatif yang ni lah, yang negatif 14 sama dengan C 48 sama dengan, okey, sama dengan lagi sekali sampai dapat dia tulis sini X1. X1 sama dengan 8 dan juga 6. Okey, 8 dan juga 6. Saya padamlah ni. Okey. X1 sama dengan 8 dan juga 6. Okey, kita berbalik kepada tadi, ini step yang pertama. Okey, ni yang pertama. Yang kedua ialah pemfaktoran kan. Okey, faktor dia ialah X tolak 8, X tolak 6. Okey, tanda ni dia mesti inverse daripada jawapan yang kita dapat. Dan jawapan akhir sekali ialah X8, X6. Okey, nampak 3 step. Mula-mula mesti bentukkan persamaan tu menjadi bentuk am. Kemudian yang kedua kita skip dulu yang kedua. Kita buat yang ketiga dulu, iaitu dapatkan nilai X menggunakan kalkulator. Kemudian kita patah balik yang kedua, kita buat pemfaktoran menggunakan nilai X yang kita dapat daripada kalkulator tadi. Okey, jadi itulah contoh yang ketiga. Bagi D, okey, kamu cuba buat sendiri tengok D. D ni kamu kena kembangkan dulu, expand .